share satu lagi sebelum saya endkan live ni. Dealer. Okey, kalau join sebagai dealer ataupun kalau join sebagai kalau nak buat bisnes, ni yang paling best. Ini yang saya nak cerita kepada tuan puan sebenarnya. Untuk sebab saya buat live ni. Okey, kalau join Turnwow, kalau jadi dealer, yang pertama dia ada pangkat-pangkat dia. Okey, dia ada pangkat-pangkat dia. Pangkat light, kalau join, kalau tuan puan yang sedang tengok live ni, kalau join Turnwow yang SIM card RM10, pangkat light. Bermula dengan pangkat light. Lepas tu pangkat push. Pangkat push, lepas tu pangkat NM, ataupun normal member. Lepas tu pangkat JC ataupun Junior Center, pangkat SC ataupun Service Center, dan akhir pangkat BC, dan akhir sekali adalah BP. BP ni adalah business partner dan dia dilantik daripada HQ. Bukan based on commission, tapi dilantik oleh HQ. Yang kita boleh kejar adalah yang paling kalau light, kejar dulu push. Nak upgrade pada push, RM50 commission. Settle, upgrade pada push. Lepas tu nak upgrade pada NM, ada dua cara. Yang pertama, boleh bayar dekat HQ 100. Yang kedua, boleh kejar commission 70 ataupun 100. Kalau kita pangkat light kepada NM, kalau commission 70 dapat upgrade. Tapi kalau kepada push, daripada push kepada NM, commission cukup 100 baru upgrade kepada NM. Daripada NM nak upgrade kepada JC, cukup commission 200, upgrade kepada JC. Kalau siapa yang sedang tengok live ni, kalau pangkat NM, kejar commission ataupun kejar pangkat JC. Nak menaja ataupun nak upgrade memang sangat senang. Kalau daripada NM kepada JC, contohnya kalau kita daftar orang 40 kan, 40, kalau dia top up, nak ambil top up berapa RM40 lah, atau RM40. Darab dengan 10% bagi 100. Dah dapat dah 160 commission. Daftarkan 40 orang bulan ni. Lepas tu orang yang kita daftar ni, mereka top up 40. Kita ambil paling sikit lah. Kalau ambil 50 tu risau, ada yang top up 10 kan, ada yang top up 30. Tapi kita ambil semua top up 40. Lepas tu darab dengan 10%. Sebab level 1 10%. Level 1 untuk pangkat NM 10% bahagi dengan 100, dapat 160 tambah dengan komisen bulan lepas. Mungkin komisen bulan lepas kita 100 kan, mungkin saya ambil contoh, total 260. Dan bila komisen 260 kan, bila komisen 260, upgrade kepada JC, settle. Nak upgrade kepada JC ataupun AC, menaja je. Menaja 40, menaja 50, menaja 60, tak kisah. Kalau menaja 10, taja je lah, tak ada masalah. Tapi kalau menaja 10 ni ambil masa lah sikit. Kalau nak sedap, menaja 30 ataupun ke atas. Kalau nak cepat lah, itu kalau daripada pengiraan saya 40. Okay, itu pangkat. Kalau persen commission, kalau light ada dua. Kalau kita sendiri top up dekat wallet kan, top up dekat wallet, pangkat light, top up dekat wallet, kita akan dapat level 1 5%. Dia ada dua, 5% dengan 4%. Kalau top up dekat lain ataupun dekat kedai ke kan, kita akan dapat level 1 4%. Boleh tengok dekat website. Buka website login, buka website Turnwow, lepas tu tekan dekat Turn Excel kan, pilih apa tu tapi tekan dekat Turn Excel tu, dia akan keluar 3 kolom. Ataupun tengok dekat YouTube saya ada tunjukkan video apa perbezaan SIM card light push dengan BIS. Saya ada tunjuk dekat situ. Level 1 5%, level 2 level ataupun kalau top up dekat mana-mana dapat 4%. Tapi kalau top up dekat wallet dapat 5%, level 1. Lepas tu level 2 2%, level 3 7% kalau tak silap saya, ataupun 9% jap. 7% dengan satu lagi 5%, 2%, 7%. Level pertama 5%, level 2 2%, level 3 7%. Dan benda ni memang kena kira-kira lah. Saya cuma share je. Mungkin tuan puan tak pernah buka website,
Jadi saya bagi tahu dalam live ni, mungkin lepas ni tuan-puan nak explore sendiri, nak buat research, nak study sendiri, boleh buka website. Saya cuma dalam live ni saya cuma bagi tahu, dan tuan-puan buat pengiraan sendiri. Sebab kalau tuan-puan buat pengiraan, barulah tuan-puan tahu macam mana nak upgrade pada JC, macam mana nak upgrade pada AC, macam mana nak upgrade pada BC. Kalau tak buat kira-kira, minta maaf saya cakap. Benda tu macam dia susah nak capai. Kalau kita menaja, tapi kita tak tahu kan, kena menaja berapa baru dapat JC, kena menaja berapa baru dapat AC, kena menaja berapa baru dapat BC. Dia kena ada set target. Waalaikumsalam Syafiq. Dia kena ada set target. Kalau push lagi banyak, kalau NM lagi banyak daripada light, lagi banyak pada push, daripada push. Kalau NM ataupun base, dekat kolom dekat website tu dia ada tulis base, tekan dekat situ. Kalau top up 30, sebab syarat untuk syarat minimum untuk dapat commission kena top up 30 ataupun ke atas. Kalau top up RM29 tak dapat commission, burn macam tu, rugi. Kalau top up 30 ataupun ke atas dapat 30, apa saya ulang-ulang ni. Top up 30 sehingga RM59 dapat 20%. Dapat 20%. Kalau top up 60 ataupun ke atas dapat 26%. Saya kalau dalam grup WhatsApp memang saya selalu suruh orang top up 60. Sebab dapat 26% banyak. Tuan-puan buat pengiraan. Kalau top up 20% dapat berapa? Kalau top up 60 ataupun ke atas dapat 26% dapat berapa? Memang banyak. Mana bunyi kan? Okey, top up 60. Kalau sesiapa yang pangkat NM top up 60 ataupun ke atas. Kalau top up kalau pangkat JC memang wajib top up 60 atau ke atas. Kalau top up 60 ke bawah tak dapat commission. Sebab syarat minimum untuk JC ataupun junior center dapat kalau JC kena top up 60 ataupun ke atas untuk syarat dapat commission. Kalau SC ataupun service center, syarat untuk dapat commission 80 ataupun ke atas. Dan benda ni pernah berlaku tau. Sebab apa saya cerita dalam live? Sebab ada beberapa orang tak adalah sampai 10 orang, tak adalah sampai 20 orang, tapi dalam 5 orang, 6 orang macam tu lah. WhatsApp saya, dia tunjuk commission, lepas tu saya tengok dekat situ top up cashback kan. Dia top up 50. Jadi JC tak dapat lah commission sebagai JC junior center. Saya tengok, ya Allah, macam kesian lah kan. Saya sebenarnya dah bagi tahu dalam grup WhatsApp, bagi tahu setiap minggu ataupun 2-3 hari sekali saya repost kan. Saya bagi tahu benda yang sama kadang-kadang. Kena top up 60, kena top up 60. Tapi ada orang mungkin tak baca WhatsApp ataupun mungkin busy sangat kan. Tengok-tengok grup WhatsApp banyak sangat. Jadi dia orang tak scroll WhatsApp tu. Itu yang masalah. Jadi daripada situ tak dapat commission. Jadi saya nak tekankan lagi sekali dalam live ni, kena top up 60 ataupun ke atas. Untuk JC, AC 80, kalau BC 100, kalau business partner ataupun BP 150. Settle. Top up 60 tuan-puan. Dapat insentif, dapat persen lagi banyak, dapat apa lagi? Cabutan bertuah. Mana tahu menang cabutan bertuah. Dapat cash 1,000 ke 500 ke, boleh share dengan saya. Okey, settle. Persen commission dah settle . Kalau sesiapa yang ada soalan, boleh tanya, saya akan jelaskan lagi sekali. Mungkin ada yang sedang tengok live, mungkin ada yang baru yang tengok live. Okey, bonus pendaftaran. Bonus pendaftaran, kalau kita daftar orang SIM card Lite, kalau orang Lite ni dia tengok orang tu top up berapa, kita daftar orang tak dapat lagi commission. Sebab tu saya bagi tahu tadi, kita dapat commission hasil daripada orang top up. Kita dapat commission hasil daripada orang top up. Tapi bonus pendaftaran ni sekali je dapat, active income. Bonus pendaftaran sekali je dapat. Yang dapat berkali-kali, yang passive income tu adalah commission top up. Dia ada banyak. Bonus pendaftaran, commission top up, bonus pendaftaran. Itu daripada HQ. Kalau daripada team, daripada sesiapa tu, itu terpulang lah. Mungkin ada dalam grup masing-masing kan, insentif dan lain, itu lain. Ini adalah daripada HQ. Bonus pendaftaran, bonus commission top up, bonus tahunan.
Bonus pendaftaran ni, kalau kita daftar orang menggunakan SIM card Lite, dia top up 50, kita dapat RM5. Tapi hari tu Datuk Syed Kamrul Zaman baru umum kan, hari tu berapa bulan dia umum, lupa dah. Tapi Datuk Syed Kamrul Zaman bagi tahu hari tu kan, umumkan dekat Facebook, dekat page Extra Fast Track. Kalau orang tu top up 50, dapat RM2.5, total RM7.5. Bayangkan kalau 100, kalau kita daftar orang 100, dapat 750. Bonus pendaftaran, kalau daftar orang 100, dapat 750 tuan-puan. Gila ke sikit? Banyak. Daftar 100, dapat 750 bonus pendaftaran. Saya tak tahulah bulan ni capai ke tak 100 orang. Sebab setakat hari ni yang daftar dapat ADP baru 30 orang. Kalau memang dapat 100 orang bulan ni, rezeki lah. Okey, bonus pendaftaran kalau orang like punya 50 dapat RM5. Kita dapat top up 40 dapat RM4. Top up 30 dapat RM3. Top up 20 dapat RM2. RM5 je tak dapat. Okey, settle bonus pendaftaran. Dan satu lagi, kalau SIM card push lain. SIM card push lain. SIM card base pun lain. Boleh tengok dekat website ni. Sebab SIM card base, kalau kita daftar orang, dapat RM15. Yang ni kalau orang tu top up ke tak top up ke, dapat. Kalau yang SIM card yang RM98, SIM card base. Kita daftar orang, SIM card base, dapat RM15. Bonus pendaftaran. Kalau orang tu top up 30, minimal 30, dapat lagi RM10. Total dekat situ, RM25. Banyak. Okey, faham tak yang bonus pendaftaran? Kalau komisen top up macam saya bagi tahu tadi. Kalau junior center extra lagi 1%. Jadi tambahlah dekat level 1 10% jadi 11%. Level 2 jadi 4%, level 3 jadi 14%, dan extra infinity level sampai ke lantai dapat lagi 1%. Dan JC dengan AC, kalau AC 25%, extra 25%. Kalau BC memang gila banyak tuan-puan. Kalau tuan-puan tak percaya, dia macam ni. Ikut pengalaman saya, kalau JC dengan AC ni dia macam, kalau nak dapat 3,000, 4,000 tu boleh. Kalau nak dapat 5 angka, nak dapat 10,000 ataupun ke atas, memang kena naik BC kalau nak lagi senang. Kalau pangkat branch, lagi senang nak dapat 5 angka. Serius. Lagi-lagi kalau syarat sekarang ni, nak capai branch 3,000. Nak capai ataupun nak upgrade kepada BC, komisen kita kena 3,000. Bayangkan komisen pada masa tu 3,000. Sekali saja dah upgrade, confirm satu akaun 6,000. 6,000 ataupun 7,000 satu akaun ataupun lebih. Itu paling sikit lah saya agak, saya bagi tahu. Jadi pilihlah tuan-puan nak update mana, dan kena setimpal lah kan. Kalau kita target BC, strategi, tindakan, apa cara kita buat, kena apa cakap, kena selari lah kan dengan apa yang kita target. Janganlah kalau kita target JC, kita menaja 2 je. Janganlah kalau kita target BC, kita menaja 3 je, lepas tu tidur kan, tak buat-buat. Janganlah macam tu. Kalau kita target besar, tindakan kita tu kena besar juga, kena setimpal, kena selari dengan apa yang kita target tu. Kalau tak capai, kalau contohnya kita nak menaja 30 orang kan, kita nak menaja 30 orang, tapi cara kita buat macam nak menaja 10 orang. Sebab sebelum ni kita dah menaja 10 orang kan, tapi bulan depan kita nak menaja 100 orang, tapi cara kita sama, kita dapatlah hasil yang sama, 10 orang. Simple je. Kalau kita nak upgrade kalau kita nak upgrade komisen kita, kalau kita nak upgrade berapa penajaan kita kena tukar-tukar macam mana cara kita. Kita buat macam ni dapat 5. Okey, kita dah tahu macam mana nak menaja 5 orang. Kita buat macam ni dapat menaja 10. Okey, kita dah tahu cara nak menaja 10. Kita buat macam ni, kita nak 50. Kita jangan guna cara yang sama. Ataupun kita kena pelbagaikan cara, banyakkan lagi tindakan. Mungkin kita boleh hire orang ke, upah orang ke, guna teknik referral ke. Kalau saya, memang saya banyak guna teknik referral. Saya close orang, saya akan suruh orang tu tanya ada tak family ataupun kawan-kawan nak guna SIM card ni. Saya bagilah free gift ke, top up percuma 30, top up percuma 50 ke, tak kisah, asalkan saya dapat close. Kalau tanya saya guna teknik tu lah. Okey, kalau guna nombor akaun orang lain boleh tak? Boleh. Lagi-lagi kalau guna akaun bank saya.
Boleh PM saya ataupun boleh WhatsApp saya, gunakan akaun bank saya. Kalau tak ada akaun bank saya, dia ada dua cara. Kalau kita menaja orang tu kan, kalau kita menaja orang tu, kita menaja orang tu menggunakan pasport. Mungkin dia warga asing ke, ataupun tak kisahlah kan, tak ada akaun bank. Dua cara. Yang pertama, boleh guna akaun bank saya. Yang kedua, boleh guna dekat MyWall tu. Tuan-puan tekan dekat insentif kan. Insentif, lepas tu dia ada dua. Insentif, kita boleh tengok insentif. Dan yang kedua bawah tu, insentif, apa dia tulis insentif to wallet. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya commission tu dia akan masukkan ke dalam wallet. Jadi tak ada masalah. Daripada wallet kan, daripada wallet boleh jual top up, ataupun boleh bagi dekat saya, jual dekat saya beli, jangan risau. Duit wallet saya boleh beli, lepas tu saya bagilah by hand ke, ataupun saya transfer dekat akaun bank orang tu ke kan. Akaun bank orang tu pun diguna akaun bank kawan dia punya, settle lah. Okey, settle. Dekat mana dah kita tadi? Kena setimpal dengan apa yang kita nak. Dia tak kisah sebenarnya menaja berapa-berapa pun, tapi paling penting adalah konsisten. Sebab benda ni kalau konsisten memang best. Sebab kalau kita kerja kan, kalau kita kerja dapat gaji berapa? 2,000. 2,000 tu lah kan. Kalau kenaikan pun mungkin 50. Satu tahun naik mungkin 100. Tapi bisnes luar ni kenaikan dia lain macam. Kita boleh dapat berapa yang kita nak. Okey, settle. Kalau bonus tahunan, okey, bonus tahunan ni, bonus New Year bonus ni, dia tengok, dia ada persen dia. Kalau kita menaja orang, satu orang dapat 1%. Menaja orang 20 orang dapat 15%. Kalau tak silap saya, maksimum dia 15% kalau tak silap saya lah. Jadi menajalah 100 orang pun dapat 15% juga. 15 ataupun 20%. Sebab hari tu saya tengok 15%. Saya tak tahu kau dia update yang baru kan. Kalau dia update yang baru 20%. Kalau dulu-dulu punya 20%. Lepas tu dia update yang baru 15%. Mungkin 15% kot sekarang. Bonus tahunan. Commission top up darat dengan persen. Kalau kita menaja orang 15 orang ataupun kalau 10 orang dapat 10%. Darablah kalau komisen kita 5,000 darat dengan 15%, itu bonus tahunan. Lagi banyak komisen top up kita, lagi banyak lah. Lagi banyak komisen ataupun bonus tahunan. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita perhatikan orang-orang lama ni, dia tetap menaja sebab nak dapatkan bonus tahunan. Bonus tahunan ni banyak. Sama-sama Tuan Roslin. Hai Sifu. Nak tahu pasal 3 akaun, nak fokus daftar bawa akaun yang mana satu. Sebab akaun 1 base. Apa ni? Akaun 2 light, akaun 3 light. Okey, kalau ada 3 akaun, menaja bawah akaun yang ketiga. Tapi benda ni kena hati-hati. Sebab apa saya cakap kena hati-hati? Sebab bila buka 3 akaun, kalau tanya orang kan, kalau tanya leader-leader terluar ke, ataupun tanya orang-orang lama, ataupun pendapat saya kalau nak buka 3 akaun, biar satu naik center dulu. Tak kisahlah naik JC ke ataupun SC, baru buka 3 akaun. Kalau nak buka awal-awal 3 akaun, contoh nak buka awal-awal 3 akaun macam yang ni, akaun 1 base, pangkat yang kedua light, yang ketiga light. Tuan kena pastikan akaun pertama dulu upgrade kepada JC. Jangan akaun ketiga naik kepada JC dulu. Sebab sekali saja akaun ketiga naik, jadi terpotong. Akaun 1 tu dengan akaun 2, dia tak dapat komisen daripada akaun ketiga. Akaun 1, akaun 2 tak dapat komisen daripada network akaun ketiga. Itu yang rugi. Kalau dulu lain, kalau dulu boleh buka 3 akaun settle. Kalau sekarang ni baik satu-satu biar naik center yang atas sekali, ataupun kalau nak upgrade yang ketiga, kalau nak buka 3 akaun terus, kena pastikan yang akaun 1 dulu upgrade. Lagi satu, dia ada syarat sekarang ni. Ada syarat. Kalau buka 3 akaun, tuan-puan kena menaja 3 akaun. Sebab ada syarat. Kalau tak menaja 3 akaun, kalau JC kan, kalau JC kalau tak silap saya 10 orang kena aktif dalam masa 90 hari. Dan kena lahirkan center. Itu yang paling penting.
Akaun kedua kena lahirkan center. Akaun pertama kena lahirkan center di bawah kita tu. Jadi nak tak nak kena menaja akaun satu, biar ramai network dekat situ, dan akaun satu lahirkan center bawah JC, sekurang-kurangnya seorang. Kalau AC kena lahirkan JC ataupun AC, sekurang-kurangnya sama juga satu orang. Dan kena orang yang kita, kalau AC 30 orang, dan 30 orang ni kena aktif selama 90 hari. Kalau nak buka 3 akaun, kena pastikan yang atas dulu naik center. Yang kedua kena menaja 3 akaun. Sebab apa kena menaja 3 akaun? Sebab macam saya cakap tadi, kalau tak dia akan tarik balik pangkat kita. Nak ke kita beria kejar pangkat kan, suka-suka naik pangkat semua, dah dapat komisen banyak, lepas tu kena tarik down. Nanti akan jadi down. Dia ada tempoh percubaan. Kalau tak lepas tempoh percubaan tu, pangkat dia akan tarik balik. Baik yang satu dulu naik center, ataupun buka satu akaun dulu, biar naik center barulah buka 3 akaun. Ataupun kalau nak buka juga dah terbuka kan, dah buka kan, kena pastikan yang akaun satu dulu upgrade. Kalau tak, habis, tak makan komisen dekat network 3. Okey, settle. Dan macam biasa, kalau jadi dealer, dapat juga kelebihan sebagai user, pengguna kan. Assalamualaikum, Thailand. Thailand masuk. Waalaikumsalam, Thailand. Oh, macam tu pula. Okey, Assalamualaikum. Masuk user dan dealer masih kurang faham. Okey, masuk user ni adalah pengguna, dan dealer adalah orang yang buat bisnes. Dan bila jadi dealer, boleh dapat kelebihan sebagai user, sebagai pengguna. Dan bila jadi user, tak boleh dapat kelebihan sebagai dealer. Sebab dealer ni orang yang buat bisnes, orang yang menaja orang. Kalau user ni orang yang tak menaja orang, tak daftarkan orang. Bila tak daftarkan orang, tak dapat benefit ataupun tak dapat kelebihan sebagai dealer. Sebab dealer dapat komisen, kalau user tak dapat komisen, kecuali dapat cashback. Kalau top up dekat MyWow, dapat 0.5%. 0.5% ni kalau 100 tahun barulah cukup RM30 tu. Jadi nak tak nak, kalau sesiapa nak dapatkan komisen daripada SIM card Tuan Wow ni, kena jadi dealer. Jual SIM card, stepnya sangat-sangat mudah. Jual SIM card, daftar orang, suruh orang tu top up, settle, dapat komisen. Ulang benda yang sama, jual SIM card, daftar orang, 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 suruh orang tu top up, langgan TDS, settle, dapat komisen. Memang sangat-sangat senang je tuan. Tolong tengok live juga ke. Okey, settle. Dan kelebihan seterusnya, menjadi dealer dapat umrah. Dia ada pangkat dia. Kalau pangkat nama member, kalau cecah komisen 2,800, dapat umrah percuma. Kalau tak insaf lagi, boleh claim cash. Kalau tak silap saya, kalau claim cash dapat 4,000 lebih. Dia tak sampai 6,000. Dia dapat 4,000 lebih lah kalau claim. Kalau kita dapat umrah percuma kan, dapat insentif umrah. Kalau nak claim, kalau tak insaf lagi pergi umrah, dapat claim cash, ambil duit. Okay, dapat 4,000 lebih kurang macam tu. Kalau NM 2,800. Kalau JC ada, kalau BC, kalau AC, kalau tak silap saya 4,000. Kalau BC 4,500. Cecah saja komisen tu, email dekat HQ, bawa balik cash. Selamat malam. Macam mana nak habiskan kredit dalam wallet? Dalam wallet ni, transfer lah dekat saya, habislah kredit tu. Kecuali dekat usage, dekat kredit kita, itulah yang tak boleh habis. Sebab macam mana nak habis kan? Kalau kita call orang, dia akan tarik FUP, ataupun dia akan tarik unlimited call dulu. Kalau yang langgan TDS 50. Jadi nak tak nak Tuan Zaimi, tak payahlah langgan. Tak payah langgan yang TDS tu, yang dapat limited call. Lepas tu call orang, dia akan tarik kredit. Tapi kalau daripada wallet, boleh transfer dekat orang. Lagi-lagi dia transfer dekat saya RM5 sehari. Lagi-lagi 10 malam terakhir ni, hari ni transfer dekat saya RM5, esok RM5, lusa RM10. Lagi banyak-banyak. Tak insaf lagi, tak faham. Maksud saya, Muhammad Sabri, maksud saya, kalau kita dapat insentif umrah, kalau kita tak nak pergi lagi umrah kan, lagi-lagi dengan musim sekarang ni memang tak boleh pergi umrah, jadi kita claim cash, kita ambil duit.
Kecuali kalau kita bagi tahu dekat HQ kita nak hold dulu. Nanti dah boleh pergi umrah, kita nak claim. Boleh juga. Baru habis postage. Oh, hebat. Okey, settle. Umrah. Banyak kan kalau jadi dealer. Umrah dapat, lepas tu insentif pelancongan ataupun insentif pelancongan lah. Phuket dengan Australia. Phuket ni, kalau bagi saya, kalau tanya saya macam mana nak kejar Phuket ataupun nak kejar Australia, baik kejar Australia. Sebab kalau kita kejar syarat-syarat Australia ni, kita akan dapat Phuket. Sebab Australia itu saya baca 130 orang je kata menaja. Kita daftarkan orang 130 orang dan 130 orang ni kena aktif. Tapi cadangan saya, jangan daftarkan 130 orang, tapi daftar lebih, 180 ke, 175 ke, 200 orang ke. Lagi peluang kita nak dapat percutian ke Australia tu lagi senang lah bagi saya. Daftar lebih. Daftar je 200 orang satu akaun tu. Dan orang yang kita daftar ni kena aktif. Dia kena langgan TDS 50. Kena aktif. Kalau kita daftar orang, lepas tu expired, tak dapat lah. Sebab tu kena daftar lebih. Okay. Dan last untuk insentif Australia ni, kalau tak silap saya 31 Disember lah. 31 Disember. Jadi menajalah ramai-ramai tuan-puan, tak rugi pun. Insentif umrah kita dapat, insentif pelancongan kita dapat, bonus tahunan kita dapat, benefit sebagai pengguna kita dapat, bonus pendaftaran, bonus komisen top up, bonus tahunan dapat, upgrade pangkat dapat bantu orang, dapat bagi insentif dekat orang, dapat pahala. Lepas tu akhir sekali adalah kempen MAP. Kempen MAP ni daripada September 31 September kalau tak silap saya, bulan 9 2019 sehingga 31 Ogos. Kempen MAP. Sesiapa yang daftarkan orang MAP kekal melama ada peluang untuk menang. Kereta nombor 1, nombor 2 motor kot kalau tak silap. Lepas tu cash. MAP. Dan orang yang kita menaja MAP ni, dia kena aktif. Sebab kalau tak aktif, kita tak layak untuk dapat cabutan tu. Okay, settle sebagai dealer. Ada tak soalan? Okay, ada tak soalan? Claim duit bagi saya. Bahaya melacung tahun ni. Road tu 200 orang. Okay, voucher tu macam mana kiraan? Macam saya cakap tadi, voucher tu kiraan 1,500 voucher ataupun 1,500 poin bersamaan dengan RM1. 1,500 poin ataupun 1,500 voucher bersamaan dengan RM1. Tapi kalau tak nak kira, boleh tekan dekat voucher, lepas tu tekan dekat redeem, lepas tu tekan lagi dekat Mcash, bawah sekali ada dia tulis berapa amount. Waalaikumsalam Ustaz. Setiap kali kita top up 50, dapat 50. Kalau kita daftar orang, kita top up dapat 50 kan? Top up 50 dapat 50 poin. Lepas tu kalau kita daftar orang, seorang dapat 1 poin. Kadang-kadang HQ ni dia ada buat cabutan. Dapat juga. Last postage sebenarnya saya buat postage hari-hari. Selepas kemungkinan 19 hari bulan saya buat, 20 hari bulan saya buat kan, sampai hari raya. Hari raya pertama JT Express cuti, jadi saya pun tak post. Hari raya kedua mungkin saya akan post ataupun tengok dulu macam mana. Hari raya kedua saya tengok dulu macam mana. Dan hari-hari seterusnya saya akan post. Sebab kalau saya post SIM card, saya tunggu kat rumah je. Ada staff datang, ada staff JT Express ni dia selalu datang rumah. Kecuali hari Jumaat dia cuti. Kalau dia cuti, saya pergi lah JT Express macam tadi. Beratur dulu. Mana bagus kita rekrut orang ataupun daftar online dengan kita minta ahli keluarga daftar, mana komisen lebih tinggi.
Kalau nak komisen lagi tinggi, kita daftarkan ramai orang. Daftarkan orang di level 1. Lepas tu kalau dia nak buat bisnes lagi bagus, dia akan jadi level 2 kita. Lepas tu yang level 2 tu dia buat bisnes juga, dapat level 3. Jadi delay memang tak rugi. Janji memang kita kena daftar orang je. Jangan pernah bosan sebab jual sikat je, kan? Kalau tak pandai online, buat offline. Tapi masa ni memang kena buat online lah. Nak tak nak, memang kena buat online. Post dekat grup Facebook, post dekat marketplace, post dekat WeChat, post dekat IG, buat story IG, buat status WhatsApp. Saya hari ni ada seorang, kan, close daripada saya tak follow up pun, tiba-tiba dia WhatsApp. Itu sebabnya kena ramaikan database. Sebab saya daripada 2016, database daripada 2016 tu, yang mana blue tick, yang mana yang tak cakap, tak berminat, yang mana tak block saya, itu orang-orang yang saya masih simpan database dan saya follow up. Sebab tu database ni memang sangat-sangat senang. Lagi ramai database kita dapat, lagi senang nak close.